وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وإلى شيخنا شيخ أحمد فهمي بن زمزم، وشيخ عبد العزيز بن شافعي، وإلى شيخ عبد الحامد بن صالح، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita baca selawat syifa dengan yang supaya Allah Ta'ala berikan kesembuhan, keafiatan kepada ruh dan juga jasad kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Ayahanda bunda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, para hadirin sedang jemaah muslimin muslimat, adik-adik yang hamba hormati dan hamba sayangi semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ni Allah Ta'ala bagi lagi peluang kepada kita untuk kita sama-sama berhimpun, sama-sama berkumpul dan sama-sama untuk kita mengambil manfaat ilmu daripada pengarang kitab kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bidayatul hidayah, permulaan jalan hidayah dari Syekhul Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti dari tepung yang kasar dan engkau mampu meninggalkan kelazatan gulai, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Harta yang halal itu sebenarnya banyak dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Bahkan memadailah bagimu bahawa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal pasti bahawa harta itu adalah haram, atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah ada pada harta tersebut. Baik, jadi kita sambung perbahasan dalam kitab kita ni pada membicarakan tentang menjaga perut kita, ataupun lebih khusus kita kata menjaga segala perkara yang hendak kita makan, hendak kita masuk ke dalam perut kita lah, dalam mulut kita tu. Kerana perut yang Allah Ta'ala cipta kepada diri kita ni, dia ada manfaat ataupun kita kata kebaikan di sisi ataupun di dunia dan juga kebaikan di negeri akhirat lah. Jadi Allah jadikan perut kita ni bukan semata-mata supaya kita ni cari makan hidup untuk makan semata-mata, tak. Tapi dia ada hikmah kenapa Allah jadikan perut kepada kita. Jadi di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, apa kata Imam Al-Ghazali? Dengan sebab perut ni, kalau kita kata nisbah kebaikan di dunia ni, kita dapat rasa kelazatan, kenikmatan, kesedapan makanan dan juga minuman di dunia ni. Bahkan dengan sebab perut yang sehat itu juga, perut yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni, kita dapat kepuasan ketika melakukan hubungan suami isteri, hubungan bersetubuh, hubungan badan, hubungan jima, dengan sebab perut yang sehat. Jadi kelazatan makanan, kenikmatan ketika meminum sesuatu minuman dan kepuasan ketika melakukan hubungan suami isteri itu hanya dapat dirasakan sekiranya perut kita tu sehat. Jadi sehat ni bukan makna semata-mata makan makanan yang berzat, makanan yang berkhasiat, tidak. Hak paling sehat, sebenar-benar sehat di sisi agama kan, di sisi Allah Ta'ala kan, iaitulah yang kita kata sebagai halalan tayyibah, halal lagi bersih. Itu kita kata nisbah kebaikan Allah Ta'ala jadikan perut
kepada diri kita ni di dunia. Manakala kebaikan Allah Ta'ala jadikan buruk ni untuk akhirat pula, iaitulah apabila kita makan sesuatu makanan yang lalu melalui mulut kita dan melalui proses pencernaan, kita kata adanya usus kecil, adanya usus besar, maka daripada makanan yang kita makan tu, minuman yang kita minum tadi tu, dia akan berubah menjadi darah, dia akan berubah menjadi air mani kita, air mani bagi lelaki lah khususnya. Dan melalui air mani itu, kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu mendapat zuriat dan juga keturunan dia, manusia yang akan berterusan. Maka hikmah dengan zuriat yang ramai itu akan membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan apabila seseorang itu berkahwin, ataupun hendak ataupun ingin mempunyai zuriat anak, bukan semata-mata sebagai kita kata hiburan, penghibur pada hati dia, tak. Tetapi kita nak melahirkan selama mungkin zuriat, keturunan, cucu cicit kita, anak-anak kita hak melakukan ketaatan, hak soleh dan juga solehah, mudah-mudahannya begitulah. Jadi jika buruk dan segala anggota dalamnya seperti jantung, limpa, paru-paru dan usus sehat, maka segala anggota yang lain akan turut sehat daripada penyakit yang boleh menghalang daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita nak mensyukuri nikmat buruk yang Tuhan dah jadikan kepada kita? Sebab dah dua nikmat dah, ada tiga nikmat dah kita bercara. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, tu tiga tu. Semua tu nikmat yang kita kata nikmat wahbiyun. Nikmat hak Tuhan beri kepada tiap-tiap manusia tanpa kita minta dengan Tuhan. Kita lahir-lahir ke dunia ni ada dah kita minta, Tuhan beri kepada hamba telinga biar hamba boleh mendengar. Tuhan beri kepada hamba mata supaya hamba boleh melihat, hamba boleh nampak, hamba boleh tahu sesuatu perkara. Dah. Tapi semua kita kata tujuh anggota zahir ni hak Tuhan jadikan atas tiap-tiap manusia, dilahirkan dia tu alhamdulillah. Mana kalau kita ni lahir dalam keadaan sempurna, anggota kita tak ada hak cacat celah, tak ada yang kurang, semua sempurna, maka itulah sebesar-besar nikmat. Jadi nikmat ni dia ada dua, nikmat duniawi dan juga nikmat ukhrawi. Jadi nikmat duniawi ni kita kata nikmat hak atas dunia ni lah. Dan di antara nikmat duniawi ni pula dia ada dua bahagian. Pertama dia panggil nikmat wahbiyun. Apa makna nikmat wahbiyun? Nikmat hak Tuhan beri kepada kita tanpa melalui usaha dan permintaan kita kepada Allah. Tu nikmat wahbiyun dia panggil. Wahhab. Allah ni sifat dia, salah satu daripada nama Allah yang mulia, Al-Wahhab. Tuhan yang maha memberi. Memberi apa? Daripada segala dan sekalian nikmat-nikmat. Tu Wahhab ataupun Mun'im. Samalah tu. Maka nikmat duniawi, nikmat dia ada dua, nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi ni pula terbahagi kepada dua. Pertama kita kata nikmat duniawi yang dipanggil sebagai nikmat wahbiyun. Nikmat hak Tuhan beri kepada kita atas dunia ni tanpa jalan kita usaha, tanpa jalan kita minta dengan dia, Tuhan beri. Yang kedua dipanggil nikmat kasbiyun, iktisab. Nikmat di dunia ni hak Tuhan beri kepada setiap manusia yang perlu kepada jalan usaha, hak perlu kepada jalan ikhtiar. Dia kena buat, dia kena berusaha, baru Tuhan akan bagi. Kemudian dalam nikmat wahbiyun tu yang kita kata nikmat hak Tuhan beri kepada kita di dunia ni,
tanpa kita minta dengan dia ada dua. Pertama dipanggil nikmat ruhani, yang kedua nikmat jasmani. Apa makna nikmat ruhani? Seperti ditiupkan ruh kepada tiap-tiap manusia. Ruh ada dalam jasad kita ni yang menyebabkan kita mulia, yang menyebabkan kita boleh hidup, bernyawa, bernafas, yang menyebabkan kita boleh berjalan, yang menyebabkan kita ni kenal Tuhan dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala tiup kepada tiap-tiap insan, manusia. Dalam perut mak kita dulu, waktu umur kita 4 bulan kandungan, Tuhan tiupkan roh. Dan kita tak pernah minta pun. Ataupun boleh juga kita kata nikmat ijad. Nikmat ijad, nikmat dijadikan sebagai manusia. Besar nikmat ni, tanpa kita sedari, tanpa kita fikir. Kita pernah tak kita terfikir betapa bertuahnya kita ni Allah Ta'ala jadikan sebagai manusia. Betapa bertuahnya kita ni, maha baiknya Allah. Kita tak pernah minta dengan dia supaya dilahirkan ke dunia, tapi Allah hantar kita, Allah jadikan kita sebagai manusia. Dan ketika kejadian manusia tu, berbagai jenis nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang kita perolehi daripadanya. Nah, nikmat roh, nikmat akal, kemudian diberi kekuatan, kefahaman, fikiran, percakapan. Ini semua nikmat-nikmat yang sedar atau tidak sedar, sebenarnya ia adalah pemberian milik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian nikmat wahbi yang kedua, yang kita kata sebagai nikmat jasmani, seperti penciptaan tubuh badan kita. Nah, mata, telinga, perut, kaki, tangan, kemaluan kita. Ini semua nikmat yang Tuhan jadi kepada kita, dan keadaan yang membantu tubuh seperti kesihatan, kesempurnaan anggota badan. Dan termasuklah kita kata anak-anak kita. Anak-anak kita tu ada orang boleh tentu kok. Ambo nak anak lelaki ni hak lahir ni. Ambo confirm dah. Anak pertama ambo lepas ni boleh lelaki. Anak kedua ambo lepas ni boleh perempuan. Tak ada siapa dia boleh jamin. Garanti, yakin dia anak pertama aku lepas ni mesti anak lelaki, tak ada. Tapi siapa yang menjadikan anak seseorang itu jantinanya lelaki ataupun perempuan, tak lain tidak bukan hanya Allah Ta'ala juga. Jadi Tuhan beri kepada kita, kadang-kadang setengah orang dia nak anak perempuan, keinginan hati dia, tapi Allah Ta'ala lahirkan bagi dia anak perempuan, anak lelaki. Sebaliknya begitulah. Jadi hak ni bukan melalui jalan usaha kita untuk nak pilih jantina lelaki atau perempuan, tetapi semata-mata pemberian wahbiyun daripada Allah Ta'ala yang maha memberi kepada tiap-tiap hamba dia. Baik. Kemudian nikmat duniawi yang kita kata melalui jalan iktisab, jalan kasbi pula kepada dia, iaitulah antaranya Allah Ta'ala beri kepada kita ni kebersihan rohani, kebersihan hati. Tapi boleh main bersih gitulah juga hati kita. Dia mesti kena ada ikhtiar, dia kena ada usaha nak bersihkan hati kita, yang kita panggil sebagai takhalli. Takhalli ni proses nak buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kejahatan, najis-najis, kotoran yang ada dalam batin hati kita. Hak ni lahir-lahir dah kita ke dunia ni, Allah Ta'ala dah gaul dah segala sifat-sifat kejahatan, sifat-sifat mazmumah, kita kata sifat-sifat tercela. Tengok anak-anak kita hak lahir umur 2 tahun, 3 tahun, hak pandai milih dah. Baby tu sendiri, bapa dia berkehendak kepada susu mak dia. Memanglah kita kata dia lapar, tapi hakikat sebenarnya itulah nafsu yang Tuhan jadi atas tiap manusia. Berkehendak. Nafsu-nafsu ni makna keinginan.
Anak kita kalau hak pandai berjalan sikit, dia ada pilihan dia. Hak dia nak, hak dia kenal, hak dia tak kenal. Bagi dia tak boleh orang lain ambil. Bagi dia tak boleh kongsi dengan orang. Bagi dia seorang aja boleh memerintah, boleh ambil. Mana budak kecil dah sekarang tu ada dah sifat kebesaran. Kita kata sifat kesombongan, sifat ananiah hak dia. Sifat bakhil ada. Bukan orang lain, kita sendiri pun gitu juga keadaan waktu kita kecil. Setelah mana kita dewasa, kita reti, kita faham, kita tahu melalui ilmu hak mana halal, hak mana haram, hak mana patut, hak mana tak patut. Kalau begini ni orang panggil hasad, kalau begini ni orang panggil riak, kalau begini ni orang panggil tomok. Maka ni kita buat, kita bersih. Jadi dia panggil apa tu? Takhalli. Setelah mana kita takhalli, kita lalui ataupun kita hias di kita dan hati kita ni dengan segala sifat-sifat kepujian yang kita panggil sebagai tahalli. Jadi Allah Ta'ala beri kepada tiap-tiap manusia tu nikmat kebersihan rohani dia, kebersihan hati dia melalui jalan usaha dan ikhtiar dia. Maka inilah yang kita panggil sebagai nikmat dunia yang perlu melalui jalanan usaha. Ada pun yang kita kata nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Sebab Allah ni Al-Mun'im, Tuhan yang memberi nikmat. Dan dia juga sifat dia Wahhab, Tuhan mampu beri belaka pada tiap-tiap hamba dia. Tidak ada sesuatu pun yang lemah di sisi Tuhan untuk mengadakan, untuk menjadikan tiap-tiap mungkinat, tiap-tiap perkara-perkara yang harus jaizat daripada sekalian makhluk-makhluk ni. Jadi nikmat akhrawi, iaitulah kita kata dosa kita tu diampunkan oleh Allah, doa kita didengar oleh Allah, kita mendapat keredaan Allah, kita diletakkan di tempat yang tinggi di syurga bersama dengan para malaikat, bersama dengan para anbiya. Kita berada dekat kepada Allah, kita berasa ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada dia, berasa nikmat, berasa tenang. Buat ibadat ni tak berasa gelisah, tapi berasa sedap, berasa lazat. Tak pernah cemu, tak pernah lalai, tak pernah leka. Tu dia panggil nikmat-nikmat yang halus-halus. Ada qaitin ni'ami, nikmat yang halus-halus yang Allah beri kepada hamba-hamba dia yang Tuhan kasih. Jadi begitu jugalah seperti mana kita kata nikmat buruk tadi tu. Cara kita nak mensyukuri nikmat buruk tadi tu, maka tak dapat tidak kita kena jaga sesuatu yang masuk ke dalam buruk kita tu, yakni makanan lah. Kena jaga makanan kita nak ambil itu daripada sekalian. Paling besar sekali kita kata makanan yang haram, kemudian makanan yang syubhat, makanan yang diragui dan tidak diyakini sama ada perkara tersebut makanan yang kita nak makan itu halal atau haram. Sebab itulah kalau ulama-ulama kita kata sebab daripada gelapnya perut. Gelap perut ni makna apa? Gelap hati. Khususnya kita nasihat ni untuk ambo lah lebih penting. Apa paling besar sekali ni diri ambo sendiri lah. Kita ada keluarga, kita ada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ni tak cakap garu pada nengu apa lah anak ni jadi maknanya tak molek, anak jadi degil, anak gerak kepala, anak jadi nakal, jadi tak molek lah kita kata. Doa ayah untuk anak-anak ni sentiasa mana kita doa yang baik sama untuk anak-anak kita. Cuma nak rakyat antara sebab kenapa kadang-kadang tingkah laku seseorang anak tu menjadi agresif, menjadi tidak baik, menjadi negatif dan sebagainya, berpunca daripada sumber makanan yang masuk ke dalam perut dia. Sama ada makanan yang masuk tu makanan yang daripada sumber yang haram, ataupun diri makanan itu sendiri memang makanan yang haram. Dia ada kaitan belakang.
termasuk diri kita juga. Banyak dalam ayat Quran kenapa kita perlu jaga diri kita ni daripada memakan makanan yang haram dan juga makanan-makanan yang syubhat. Sebab itu perintah Allah. Itu yang paling besar sekali. Dan kita kena takut dengan azab seksa Allah. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10? Kata Allah, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Apa makna makan harta anak yatim ni? Walaupun dia makan asli, dia makan ayam itik, makan dia halal, tapi dia guna hak cara yang batil. Bukan hak dia, ambil hak orang, khususnya lagi melibatkan anak-anak yatim. Ini berat. Jadi sebenarnya mereka itu kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka telah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka itu wasayaslawna sa'ira, akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka yang mana apinya menyala-nyala. Itu dahsyat. Makna makanan yang haram yang kita makan, sama ada diri makanan itu haram ataupun sumber makanan itu adalah sumber yang haram, maka tempat dia kita takut, yang kita bimbang ni bukan bahawa ni Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, iaitulah di dalam neraka yang mana apinya menyala-nyala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istihya'u minallah haqqal haya'i an tahfazar ra'sa wa ma wa'a wa tahfazal batna wa ma hawa. Sifat malu kepada Allah yang sebenarnya adalah engkau menjaga kepalamu dan setiap yang ada di sekitarnya, dan engkau menjaga perutmu serta apa yang ada di dalamnya. Makna orang yang sebenar-benar menunaikan hak dia, yang dia ni tahu betapa malunya diri dia dengan Tuhannya, dengan Allah. Maka apa yang dimaksudkan dengan menjaga kepala dan setiap apa yang ada di sekitarnya ialah menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan daripada perkara yang haram. Dan apa yang dimaksudkan dengan menjaga perut dan segala yang ada di dalamnya, termasuklah menjaga hati daripada perkara yang haram. Kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Zubah, apa kata Imam Ruslan? Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan daripada seseorang yang makanannya haram adalah seperti sebuah rumah yang didirikan di atas ombak. Macam Imam Ghazali sebutlah, ketaatan ibadat yang kita buat kepada Tuhan daripada sumber makanan yang haram, seperti mana seseorang yang membina bangunan di atas longgokan sampah. Kata Al-Arif Billah Sayyid Ahmad bin Idris, sesiapa yang sentiasa berhati-hati dalam bersuci dan menjauhkan diri daripada najis, tetapi dia makan yang haram, dia ni cuma dah dari segi kebersihan, bersuci, taharah tu cuma dah jauh daripada najis, tetapi makan pula makanan yang haram, najis maknawi dia panggil. Jadi makanan haram ni, walaupun kita tak nampak haram tu di situ, seolah-olahnya dia tu seperti najis pada maknawi. Maknawi maknanya hakikatnya itu adalah najis, hak masuk dalam perut kita. Ataupun kalau Allah Ta'ala sebut tadi tu, orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang batil ni, sebenarnya dia tu bukan telan harta, bukan telan makanan tu, tapi telan
api neraka tu hak menyala-nyala lak tu dalam buku dia. Baik. Jadi menjauhkan diri daripada, tetapi dia makan yang haram, maka waraknya samalah seperti warak seekor anjing yang makan najis dan sesuatu yang kotor, tetapi ketika kencing ia mengangkat kakinya supaya tidak terkena kencingnya. Ni maknanya lebih berat lagi lah perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Arif Billah Sayyid Ahmad bin Idris. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada banyak benda yang menyebabkan terhalangnya kita ni daripada memasuki syurganya Allah, jannah. Seperti mana dalam hadis Nabi sebut, la yadkhulul jannah hatta tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada sifat kesombongan, daripada sifat takabur, sombong, berasa besar diri, bukan diri, zat diri itu besar, zat diri itu kecil dah, cuma hati ni sombong. Hidung tu macung, kita kata istilah hidung macung, bukan kata hidung dia tu betul-betul macung, hidung kepek dah, tapi nak ayatnya agak jalan David rada. Sedangkan apa kata Allah dalam Quran, wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu jalan di atas muka bumi Tuhan dalam keadaan hak sombong, hak belaka, hak angkuh. Apa faedah kita kalau kita dapat dengan kesombongan? Apa faedah kita yang kita dapat dengan keangkuhan? Apa faedah yang kita dapat daripada membesar diri itu? Tak ada apa-apa. Bahkan kecelakaan dan kebinasaan yang kita peroleh. Apa kebinasaan yang paling besar sekali? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, takkan masuk syurga walaupun ada sebesar biji sawi dalam hati seseorang tu sifat kesombongan. Ini bahaya. Dan tidak ada kesombongan yang lebih dahsyat, yang lebih berat, melainkan sombongnya dia dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata dengan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kesombongan dan juga perasaan hasad di dalam hati-hati orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Sombong dia daripada menerima kebenaran Islam sehingga dia berani melawan, mencabar Allah. Sekarang ni ada pesen baru pula, makan ni daging hak diproses daripada mak-mak. Jadi daging lah ni tak ada kata kena sembelih lembu, sembelih ayam, sembelih kambing dah. Awak tubik daripada mak-mak, orang saintis. Bisa tak bisa. Maknanya bukan setakat telur. Biasa kita dengar telur tiruan, proses lagu mana jadi telur. Putih macam telur ayam Kedah, cuma tak ada tahi. Tak tahu lah kalau gila saya kot. Ni hak terbaru ni daging, dia panggil daging apa istilah dia tu, daging mak-mak lah, di belah-belah Jepun. Maknanya sekarang ni makanan ni tak perlu nak sembelih ayam, nak sembelih lembu, tapi boleh buat proses daging. Jadi ambil petik daripada fatwa yang ditulis oleh bekas mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia sebut gitu. Dia sebut lagu mana? Dia kata kalau syarat yang pertama, daging yang kita panggil daging apa? Daging mak-mak ni lah. Pertama, dia mesti binatang yang, sebab dia akan ambil sampel ni mana macam DNA ataupun dia punya ni lah, apa dia panggil susu, bukan susu, dia panggil sampel daging hak daripada binatang hak sebenar juga.
Cuma daripada sampel daging tu dia akan kembangkan semakin membiak. Dia ada sel-sel. Dia akan ambil sel, kemudian daging yang kecil tu, sel yang kecil tu dia akan tumbuh, akhirnya jadi banyak kan. Bisa tak bisa manusia. Tak tahulah nak lawan Tuhan kalau ke mana kau. Nah, jadi kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, pertama mesti kalau daging tu nak dijadikan sebagai daging makmal, mesti daripada binatang ternakel lah. Kambing ataupun kita kata lembu, kerbau. Dan daging yang diambil sebagai sampel itu hendaklah binatang yang telah disembelih dengan sembelihan syarah. Tapi tak tahulah orang saintis tu dia ambil sampel daging lembu, kubang ke apa tu ketika mana binatang tu masih hidup lagi ke ataupun dah disembelih dengan sembelihan syarah. Kalau diambil daripada binatang yang masih hidup lagi, binatang tu hidup lagi, kawan ni pun pergi cocok ambil sel dia ataupun kerak mana-mana bahagia daging kambing ataupun binatang tadi tu untuk diproses menjadi daging makmal ni, maka hukum dia haram. Sebab apa? Sebab seolah-olahnya seperti mana kita kata nak makan bahagia kaki kambing, kaki lembu, pergi cari lembu, pergi cari kambing, kerak kaki saja, lepas tu masuk tu haram tu. Jadi bangkai daging tersebut. Sebab apa? Sebab daging tadi tu tidak melalui sembelihan syarah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pula, bukanlah daging yang makmal itu dijadikan daripada diri darah. Jadi setengah orang pun kadang-kadang darah lembu, darah binatang ni dia boleh pupuk, dia boleh bekukan, lepas tu dia boleh jadikan perkara tersebut sebagai makanan. Belik-belik, belik-belik orang lain. Maknanya boleh jadi gitu. Jadi kalau begitu caranya ataupun kaedahnya, hukumnya tetap haram. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengharamkan, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla lihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bagi kamu itu khinzir, bangkai, dam, darah dan setiap binatang-binatang yang tidak melalui sembelihan syarah. Wa ma uhilla lihi li ghairillah. Maknanya hak disembelih tanpa menyebut nama Allah. Baik, itu antara kita kata isu semasa lah. Boleh juga kita kata isu semasa hak berlaku pada hari ini. Dan ni kat macam-macam lah. Kalau orang panggil orang muda ni, sushi tak sushi, macam-macam lah. Makanan-makanan hak belik-belik tu, hak tak ada kita dengar. Tapi tak apalah, maknanya semua apa sahaja makanan kita kata mesti kita kena pastikan, kena selidiki perkara tersebut benar-benar halal, ataupun sekurang-kurangnya kita yakin makanan tersebut tu halal. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali tadi tu, kita kena pasti bahawa perkara tersebut tu adalah perkara yang halal, bukan perkara yang haram, ataupun tidak ada bukti-bukti yang nyata yang mengatakan perkara tersebut ataupun makanan tersebut adalah makanan haram. Kemudian ada banyak lagi lah hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang kita baca pada minggu yang lepas, iaitu kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka Jahannam lah yang lebih layak untuknya. Jadi benda-benda yang haram kita makan, kita masuk dalam perut badan kita ni, yang paling besar sekali dia mengharamkan diri kita ni daripada memasuki syurganya Allah. Itu yang paling kita takutkan. Yang kedua, dia boleh menghalangi ibadat-ibadat kita tu daripada diterima oleh Allah. Seperti mana dalam hadis yang
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang kita, daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam." Jadi setakat ini ada untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.